Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara. Anda bersama saya Nurul Alis dalam laporan berita tengah malam. Saudara, kerajaan perlu melabur dalam pengurusan risiko bencana geologi yang komprehensif sebagai persediaan mengurangkan kesan buruk bencana tersebut. Presiden Institut Geologi Malaysia Abdul Rasid Jaafar berkata pengurusan risiko bencana penting bagi mengurangkan risiko kerugian. Katanya pengurusan bencana meliputi pelbagai aspek, antaranya kesiapsiagaan masyarakat setempat yang memerlukan program pengurusan risiko, pemetaan risiko bencana yang melibatkan banyak agensi kerajaan dan sistem amaran awal. Bagi saya, kalau kita lihat 1993 bila Highland Tower berlaku kan, kita selalu kita sibuk semua orang nak buat tu buat ni, lepas tu senyap. Sampai 2002 apabila Bukit Lanjang runtuh, baru kerajaan tubuhkan cawangan cerun. Pengharapan kita sebagai ahli-ahli geosains, pengurusan cerun tu menjadi hebat seperti geofish di Hong Kong dan juga di Rio de Janeiro contohnya. Tapi kita dapati dia tak capai matlamat tu. Beliau berkata demikian dalam lawatan Majlis Koordinasi Geosains Malaysia ke tapak kejadian aliran puing Gunung Jerai di Yan. 5 lokasi dicadangkan bagi gelembung pelancongan di Perak kepada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Exco Jawatan Kuasa Perumahan Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Negeri, Datuk Noli Ashilin Mohamad Razi berkata 5 lokasi tersebut ialah Pulau Pangkor, Greater Ipoh, Geopark Lembah Kinta, Taiping dan Tanjung Malim. Buat permulaan, fokus diberi kepada Pulau Pangkor. 5 kawasan sebagai antaranya Bandara Ipoh dan Greater Ipoh, termasuklah Geopark Lembah Kinta, Taiping, Tanjung Malim. Cuma kerana saya rasa masalah pintu masuk untuk ianya menjadi bubble, might as well buka satu state kalau kita pilih kluster tersebut. Jadi itulah sebabnya prioriti diberikan kepada Pulau Pangkor kerana kita ada jalan kawalan sekiranya ianya dijadikan sebagai satu gelembung pelancongan. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan sumbangan peranti muda alih kepada Perpustakaan Komuniti Program Perumahan Rakyat Seri Kepayang Ipoh. PDRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan kononnya berlaku kebocoran data peribadi awam menerusi Jabatan Pendaftaran Negara JPN dan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Kamaruddin Mat Din berkata pihaknya menerima laporan daripada Timbalan Pengarah JPN di Balai Polis Presin 7 Putrajaya semalam. Kita dah menerima satu laporan polis lah yang telah dibuat dan kemudian tu siasatan telah kita jalankan di bawah Seksyen 4 Dekat 1 atas jenayah komputer 1997 lah bagi untuk kita nak mengesahkan tentang sama ada berlaku penggodoman atau tidak lah sistem daripada Jabatan Pendaftaran Negara ataupun sistem daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri. Kita akan jalankan siasatan dan kita nak sahkan di mana kebocoran itu berlakulah. Beliau tidak menolak kemungkinan wujudnya pelibatan orang dalam di organisasi berkaitan. PDRM akan mendapatkan laporan pasukan bahagian teknologi maklumat JPN serta melakukan perbincangan untuk mencari punca kebocoran data seperti didakwa. Pasukan penyiasat jenayah cyber membabitkan data peribadi awam JPN turut diwujudkan. Sementara itu, LHDN dalam kenyataannya menafikan dakwaan kebocoran jutaan data peribadi rakyat Malaysia untuk sistem My Identity seliaan JPN diperoleh daripada laman sesawangnya. 3 anggota polis berpangkat sarjan dan korporal dihadapkan ke Mahkamah Session Seremban atas dakwaan menerima rasuah berjumlah RM10,000 4 tahun lalu. Tertuduh Vincent Yap, 54 tahun yang berpangkat sarjan dan 2 lagi tertuduh berpangkat korporal iaitu Muhammad Khairum Yahya, 32 tahun dan Zulkifli Halim, 40 tahun mengaku tidak bersalah.
Mengikut pertuduhan, tertuduh yang ketika itu bertugas di bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Jempol dengan niat bersama didakwa menerima suapan RM10,000 daripada Hanapi Mansor. Ia didakwa sebagai dorongan untuk menukar seksyen kesalahan yang dilakukan individu terbabit kepada seksyen kesalahan yang memperuntukkan hukuman lebih rendah mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952. Ketiga-tiga anggota polis itu didakwa melakukan kesalahan itu di Pondok Polis Palung 12 Jempol mengikut Seksyen 16(A)(B) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Sabit kesalahan boleh dihukum penjara tidak lebih 20 tahun atau denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 yang mana lebih tinggi. Tertuduh dibenarkan ikat jamin RM8,000 dengan seorang penjamin. Kes disebut semula 28 Oktober depan. Seorang lelaki yang dipercayai terlibat dengan sindiket pengedaran dadah jenis heroin berjaya diberkas. Penganggur berusia 36 tahun itu diberkas dalam serbuan di tepi Jalan Tun Hussein On, Seberang Jaya, Jumaat lalu. Menurut Ketua Polis Daerah Barat Daya, Superintenden Kamarul Rizal Jenal, tangkapan terbabit membawa kepada rampasan dadah jenis heroin di dalam sebuah kereta. Dadah seberat 4.5 kg itu dianggarkan bernilai lebih RM61,000. Siasatan mendapati suspek menjadikan kereta di tapak parkir sebagai tempat menyimpan heroin berkenaan. Dadah yang dirampas dipercayai untuk pasaran tempatan. Hasil daripada risikan kita, suspek telah bergerak aktif sejak 5 bulan yang lepas dan kita masih lagi menjalankan siasat dan jagaan rasikan dan untuk mengesan lagi saki-baki rakan-rakan sejenayah suspek yang masih bebas. Suspek yang didapati positif dadah turut mempunyai beberapa rekod lampau berkaitan jenayah dan dadah. Suspek kini direman bagi meneruskan siasatan. 600 kg daun ketum bernilai RM108,000 dirampas pada kedudukan 0.3 Batu Nautika, Barat Daya Muara, Kuala Perlis pukul 8.50 pagi semalam. Pengarah Zon Maritim Kuala Perlis, Komander Maritim Muhammad Syafiee Paing berkata bot peronda mengesan suspek mencurigakan ketika melakukan rondaan menerusi op benteng laut. Suspek mengemudi bot kayu tanpa nombor pendaftaran menuju keluar dari Muara Kuala Perlis ke sempadan Thailand. Namun selepas menyedari kehadiran peronda, suspek bertindak menukar haluan dengan berpatah balik ke arah pesisir pantai Kuala Perlis dan terjun dari bot lalu melarikan diri ke daratan berhampiran. Hasil pemeriksaan ke atas bot menemukan 60 bungkusan plastik hitam dilitupi selembar pukat jaring. Kes disiasat di bawah Seksyen 30(3) Akta Racun 1952. Ayuh keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara. Hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa serta integrasi nasional silang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin, akhirnya menjadi kain yang sempurna indah. Bersua kembali. Peruntukan perbelanjaan pembangunan bagi Belanjawan 2022 akan dipertingkat. Langkah itu bertujuan memacu aktiviti pemulihan ekonomi sosioekonomi dan agenda pembangunan negara.
Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dalam satu kenyataan berkata, antara fokus belanjawan 2022 termasuk memulih dan membina semula daya tahan negara bagi menangani krisis masa depan termasuk melalui usaha sama dengan penyedia kesihatan swasta. Belanjawan 2022 akan turut memberi fokus kepada membina daya tahan negara melalui konsep keterangkuman terutama dari segi mengurangkan jurang pendapatan dalam kalangan masyarakat dan jurang pembangunan terutama antara negeri. Selain itu, usaha akan tertumpu kepada agenda pendigitalan termasuk pelaksanaan 5G, program jendela serta meningkatkan pengamalan digital terutama oleh perusahaan kecil dan sederhana. Kerajaan memperuntukkan RM322.5 bilion atau 20.6% daripada KDNK negara bagi belanjawan 2021. Daripada jumlah itu, 21.4% atau RM69 bilion untuk perbelanjaan pembangunan. Beralih ke rancangan Malaysia ke-12, penyediaan infrastruktur digital perlu diberi penekanan di bawah agihan peruntukan pembangunan asas persekutuan kepada 6 negeri kurang membangun. Penganalisis ekonomi Profesor Emeritus Dr. Barjoyai Bardai menyatakan usaha itu perlu bagi meningkatkan kelajuan jalur lebar sekaligus membolehkan rakyat aktif dalam e-dagang, pembelajaran dan aktiviti sosial. Pengubahan taraf hidup di dalam negeri-negeri berkenaan perlu ditekankan kepada program pembangunan manusia dan ini perlu menumpukan kepada pembangunan dalam pendidikan, khususnya pembangunan dalam pendidikan vocational dan teknikal bagi melatih bekas pelajar untuk menjadi kumpulan tenaga mahir. Kerajaan juga perlu mempunyai pangkalan data khusus bagi memperinci mekanisme tepat dalam memastikan program yang akan dilaksanakan dalam rancangan Malaysia ke-12 memanfaatkan golongan sasar. 6 negeri tumpuan kerajaan ialah Kedah, Kelantan, Perlis, Sabah, Sarawak dan Terengganu. Rancangan Malaysia ke-12 akan menjadi pemangkin pertumbuhan ekonomi yang mampan setelah pandemik COVID-19 merencatkan usaha yang telah dilaksanakan selama ini. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata, perencanaan komprehensif RM ke-12 akan melonjakkan ekonomi ke tahap lebih tinggi, menjana pertumbuhan rancak serta mampu mencipta kekayaan untuk dikongsi keluarga Malaysia. Dalam kenyataannya, beliau berkata untuk mencapai sasaran purata pelaburan swasta setiap tahun sebanyak RM258 bilion, MITI akan memperkukuh asas ekonomi negara dalam tumpuan menggalakkan perdagangan dan pelaburan terbuka, telus serta mesra perniagaan. Kerajaan juga akan meratifikasi Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP dan Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pasifik CPTPP yang akan memberi akses pasaran yang lebih luas kepada industri tempatan. Bagi memastikan pertumbuhan sektor baharu yang inklusif, perusahaan mikro kecil sederhana PMKS turut diberikan perhatian bagi adaptasi kepada automasi, teknologi dan digitalisasi demi kelangsungan perniagaan. RM ke-12 menyasarkan sumbangan sektor ini kepada KDNK negara meningkat kepada 45%. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi memperuntuk sekurang-kurangnya 50% dana R&D berbanding 24.5% sebelum ini untuk aktiviti penyelidikan pra-pengkomersialan. Menterinya Datuk Seri Dr. Adam Baber berkata rangka kerja 1010 MySTIE yang dibangunkan merupakan pemangkin dalam merealisasikan program berimpak tinggi serta berdaya saing di peringkat global. Rangka kerja ini menghubungkan 10 pemacu sosioekonomi Malaysia dengan 10 pemacu sains
dan teknologi peneraju antarabangsa. Untuk rekod, 30 bidang keutamaan STIE juga telah dikenal pasti berdasarkan kekuatan dan keperluan Malaysia. Sehingga kini, laporan rangka kerja 1010 MySTIE telah dimuat turun lebih 5,000 kali oleh pengguna dari 49 negara sekaligus membuktikan ia dijadikan panduan strategik negara lain. Kampung orang asli Kuala Boh, Pos Mensom di Mukim Ulu Telum, Cameron Highlands, Pahang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketat PKPD bermula Khamis ini hingga 13 Oktober depan. Keputusan itu dibuat susulan penilaian risiko oleh Kementerian Kesihatan dan trend jangkitan COVID-19 di kawasan terbabit. Ketua Pengarah Keselamatan Negara Datuk Rozi Mat Saad dalam kenyataan memaklumkan PKPD di Kampung Tementung, Mukim Ceka 1, Lipis pula dilanjutkan sehingga 13 Oktober. PKPD di beberapa lokaliti di Pahang, Kelantan dan Sabah pula ditamatkan esok. Lokaliti terbabit ialah Kampung Badung Dalam dan Kampung Permatang Durian di Pekan Pahang. Kampung Bahagia, Mukim Batu Mengkebang dan Kuala Krai di Kelantan serta Kampung Kiragawan dan Kampung Pinatau di Kota Marudu, Sabah. Lokaliti lain, Kampung Nuntunan Apin-Apin di Keningau, Kampung Lungkidau di Ranau dan Perumahan Pekerja Ladang Boosted Ruku-Ruku di Telupit. Saudara, jumlah kes baharu COVID-19 hari ini 11,332 kes, bertambah 373 kes daripada 10,959 kes semalam berikut statistik kes harian COVID-19 mengikut negeri. .4% atau 19.78 juta populasi dewasa Malaysia telah lengkap divaksin setakat semalam, manakala 323,335 dos vaksin diberikan semalam, menjadikan kumulatif vaksin diberikan 42.69 juta dos. Kita ikuti data harian dan kumulatif vaksinasi mengikut negeri. Bagi menjamin kesihatan dan keselamatan pelajar, guru dan kaki tangan, 4 pasukan sukarelawan menjalankan aktiviti sanitasi awam menjelang pembukaan sesi persekolahan secara berperingkat minggu hadapan. Sanitasi melibatkan sekolah di kawasan Kuala Perlis. 55 sukarelawan Persatuan Penduduk Seberang Tok P, Sukarelawan Pertubuhan Pembangunan Anak Perlis, Pertubuhan Sukarelawan Negeri Perlis dan Sukarelawan Budak Pelantak terlibat. Menurut Adun Indra Kayangan Gan Ai Ling yang mengetuai sanitasi berkenaan, pembersihan dijalankan di 4 sekolah iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Perlis, Sekolah Kebangsaan Kuala Perlis, Sekolah Rendah Cina Khai Beng dan Sekolah Kebangsaan Seberang Ramai. Sindiket penipuan Fly by Night yang menyasarkan pembekal dan peniaga barangan alat ganti kenderaan tumpas susulan penahanan 5 lelaki di sebuah rumah di Kuantan, Pahang Jumaat lepas. 5 lelaki ditahan dan pelbagai barangan tukar ganti kenderaan dirampas, dianggar bernilai lebih RM936,000. Sindiket beroperasi sejak Mac lalu sekitar Lembah Kelang dan Johor menggunakan modus operandi serahan slip pembayaran perbankan berjadual interbank giro palsu. Pembekal ni apabila menunjuk melihat disit-disit pembayaran tu, mereka ini yakin dan percaya bahawa bayaran telah dibuat. Lepas tu barangan dibekalkan ataupun dihantar dan kemudian sedikit ini akan menarik balik yang pembayaran yang dibuat tu. So akhirnya syarikat ni mengalami kerugian lah. Dengan penahanan 5 suspek itu, polis berjaya menyelesaikan 8 kes penipuan di Johor dan 1 di Sentul yang dipercayai didalangi sindiket berkenaan. Kesemua suspek direman hingga esok.
Seorang pembantu kedai Dobi berusia 23 tahun mengalami kerugian hampir RM24,000 selepas diperdaya sindiket penipuan dalam talian yang menyamar sebagai pegawai Lembaga Hasil Dalam Negeri Kedah. Nama mangsa disalahguna untuk pendaftaran syarikat dan mempunyai tunggakan cukai. Talian kemudiannya disambung kepada individu yang menyamar sebagai polis. Timbalan Ketua Jabatan Pemalsuan Pelaburan Bersindiket Cyber Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Kedah DSP Muhammad Rizwan Nur Ihsan dalam kenyataan menyebut mangsa diminta membuat laporan polis untuk menafikan mengenai pendaftaran syarikat. Mangsa juga diarahkan membuat aduan dengan pihak bank negara sebagai perlindungan akaun bank. Mangsa yang percaya dengan dakwaan yang dibuat kemudian diarahkan untuk menyerahkan maklumat perbankan seperti kata laluan, ID pengguna, nombor kad ATM dan nombor TAC kepada sindiket dengan alasan untuk siasatan. Mangsa menyedari ditipu selepas membuat semakan akaun dan mendapati wang RM23,900 telah lesap sebelum tampil membuat laporan di Balai Polis High-Tech Kulim semalam. Kertas siasatan dibuka dan kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Segmen sukan, perkembangan Piala Suzuki AFF 2020. Singapura telah dipilih sebagai venue berpusat bagi edisi ke-13 kejuaraan bola sepak Asia Tenggara ini yang akan berlangsung dari 5 Disember 2021 hingga 1 Januari 2022. Konfederasi Bola Sepak ASEAN AFF melalui satu kenyataan mengesahkan perkara tersebut selepas AFF mengadakan mesyuarat hari ini. Sebelum ini, dilaporkan 5 negara telah menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah iaitu Thailand, Filipina, Kemboja, Laos dan Singapura. Namun, hanya Thailand dan Singapura sahaja didapati mencapai syarat-syarat atau standard yang ditetapkan. Skuad Harimau Malaya kendalian Tan Cheng Ho akan bertemu Kemboja pada 6 Disember, disusuli aksi menentang Laos pada 9 Disember, Vietnam pada 12 Disember dan Indonesia pada 19 Disember bagi saingan kumpulan B. Pemenang pingat emas lompat jauh sukan Paralimpik Tokyo 2020, Abdul Latif Romli, menerima insentif RM150,000 lagi daripada Kerajaan Negeri Perlis sebagai penghargaan atas kecemerlangannya mengharumkan nama negara. Acara penyampaian insentif itu diadakan di Pejabat Menteri Besar di Kangar, Perlis. Insentif berkenaan disampaikan Menteri Besar Perlis Datuk Seri Azlan Man yang disaksikan Setiausaha Kerajaan Negeri Azman Muhammad Yusof. Semoga ini akan menjadi suatu penggalak sebagai suatu inspiration kepadanya untuk mendapat lebih banyak lagi kejayaan di masa-masa yang akan datang. Sementara itu, Abdul Latif yang mempertahankan pingat pemenang pada edisi di Rio 2016 itu menjelaskan bakal menjalani latihan sebagai persiapan menghadapi beberapa kejuaraan besar tahun depan. Awal bulan 11 saya akan balik ke MSM Kat Jelih untuk start saya punya training balik dan plan
kejohanan untuk tahun depan mungkin saya ada 3 kejohanan tahun depan. Saya ada World Champ dekat Kobe dan Asia Para Games dekat China, lepas tu dengan Asia Para Games dekat Vietnam. Tapi yang Asia Para Games tu tak pasti lagi, confirm atau tak dekat Vietnam tu. Turut hadir pada majlis tersebut ayahnya Romli Mat dan ibunya Salmah Yatim. Bekas jurulatih pelayaran negara Muhammad Afendi Abdullah redha dengan penamatan kontraknya, namun mengakui terkilan kerana perkara itu berlaku bukanlah disebabkan tidak mencapai KPI tetapi lebih kepada dendam. Menurut Muhammad Afendi, dia percaya telah melaksanakan tugas sehabis baik sehingga berjaya membantu Malaysia layak beraksi di pentas Olimpik sejak 2012 walaupun keadaan pasukan dalam serba kekurangan. Muhammad Afendi memberitahu dia mengetahui lebih awal hal penamatan kontraknya walaupun baru semalam dikongsi Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Pelayaran Malaysia Mazlan Othman. Bagi saya nak nasihatkan orang yang menjaga sokong. Jagalah dengan baik-baik, kan? Jangan ada sifat dendam dan jangan selalu hearsay tau, dengar pada hearsay. Dengar orang cakap. Turun padang buat penilaian sendiri. Kan? Contoh kami di Langkawi. Tak ada siapa pun datang monitor, datang tengok apa yang berlaku. You buat tindakan melalui hearsay, melalui dengar cakap-cakap orang. Tapi tak pernah turun buat pemantauan, tak pernah datang tengok. Pengurusan sukan perlu lebih jujur, ikhlas, transparent. Kan? Dan buat yang terbaik dalam plan perancangan. Apabila anda merancang sesuatu program, pastikan ianya mencapai 80 ke 90% pelaksanaan plan itu tersebut. Kalau 20%, 30% tak capai dalam pelaksanaan, kenapa perlu salahkan orang di field? Muhammad Afendi berpengalaman selama 35 tahun bersama skuad pelayaran Malaysia dan menyifatkan sukan tersebut sudah menjadi darah dagingnya. Tidak akan terus berhenti di situ, beliau berjanji terus aktif sehingga akhir hayatnya kerana apa yang dilakukannya selama ini ikhlas membantu menaikkan sukan pelayaran negara. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Mendepani pandemik COVID-19, marilah kita terus berganding bahu memulihkan negara. Kita semua keluarga Malaysia yang sahih di RTM. Saya Nurul Alis, Aidil Akbar mengucapkan Assalamualaikum dan salam sejahtera Malaysia.